Ahmad bin Hanbal, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mati di dalam keadaan tak kaya, lama dalam penjara, berpuluh tahun tak boleh mengajar, tak boleh membaca hadis, tak boleh membuat halaqah hadis, tak dibenarkan orang berjumpa dengannya. Tapi akhirnya yang berkembang ialah mazhab Ahmad bin Hanbal. Manusia ada dua penyakit dalam diri kita. Satu ialah penyakit tubuh kita sakit, kita minta Allah sejahtera, afiah. Wa afini itu berikan afiat. Tu kita kata sihat wal afiat. Afiat tu maksud afiat. Allah bagi kesejahteraan kepada kita. Sallallahu al-afiyah. Minta pada Allah keafiatan, kata Nabi. Tak ada yang lebih baik ba'dal yaqin. Tidak ada yang lebih baik yang Allah bagi pada kita lepas yakin melainkan afiat, kesejahteraan. Pertama, afiat pada jasad kita. Yang kedua, afiat selamat daripada penyakit jantung hati kita. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam jantung mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakit mereka. Nifaq, ia satu penyakit. Tuan-tuan tengok, penyakit bila ada dalam diri kita tak sihat orang tu. Bila akidah dia tak sihat, tindakan dia tak sihat, sehingga jangkaan dia pun tak sihat, pertimbangan dia pun tak sihat. Hari itu saya ulas, dia orang marah kan, tapi ada sekumpulan manusia atas muka bumi ni. Siapa yang ada kitab Dr. Yusuf Al-Qardawi, Fiqh Salah, dia baca. Ada bab khas Dr. Qardawi masukkan tentang golongan yang meminta doa kepada orang-orang yang mati. Wali kutub, wali macam-macam. Dr. Qardawi beri fatwa yang keras tentang mereka ni, sesatan dan syirik. Dan Jabatan Mufti kita terjemahkan bahagian tu untuk kita edar. Tuan-tuan tengok, penyakit kita bukan nak masuk dalam debat teologi. Bila mereka panggil wali, ni tak tahu ni pergi panggil Nabi Hud lah, Nabi apa ni, panggil wali. Tuan-tuan dengar masa dia berdialog dulu, dia kata, kalau kita kata wahai Abdul Qadir Jailani, wahai wali apa, wahai wali Mak Saman, wahai wali kubur mana-mana, wali yang mereka pilih tu pun mereka tak panggil tu Abu Bakar Siddiq. Saya kata, dia tak panggil Umar bin Khattab, dia panggil wali yang menjadi minat masing-masing. Pasal ada cerita selepas dia, ada bisnes belakang semua ni. Tapi tak apa, wahai wali sekian-sekian, wahai Syekh Nuh kubur, wahai wali Pulau Besar, sembuhkanlah aku, berilah kejayaan pada aku, sihatlah aku. Kita kata syirik, dia kata tak syirik. Walaupun kita bagi tahu suruh dia sembuhkan, tetap niat kita Allah juga, kata dia. Karena itu perkataan saja, tapi maksud tak syirik. Macam kita kata doktor sembuhkan saya, bukan kita tahu doktor nak sembuhkan, kita minta bantuan penyebab dia sembuh. Dia takwilkan cakap dia tu, walaupun jelas meminta kepada selain daripada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita kata di kalangan aliran-aliran teologi, di dalam ayat-ayat sifat, ada yang menyatakan wajah Allah, tangan Allah, laisa kamitslihi syai', tak sama dengan tangan makhluk. Wajah Allah tak sama macam, dia kata tak boleh. Perkataan itu syirik. Mujassimah, menyamakan Allah dengan makhluk. Kita tahu tak? Dia kata laisa kamitslihi syai', tak sama, tak boleh. Dia tak boleh. Benda macam tu akan menyebabkan kekeliruan, menyamakan Allah. Tengok, yang dia pergi panggil itu tak keliru. Allah mahdini fi man hadait, wa afini fi man afait. Dan penyakit hati banyak sebenarnya. Qulub, jantung, hati banyak. Hasad, orang keluar hasad,
Dia ada semua hak kat dia. Tidur tak lena kerana tengok orang lain lebih daripada dia. Tak sejahtera. Manusia yang mencari redha manusia lain, Allah letih kita tengok. Terutama macam saya sebut zaman medsos ni. Orang-orang yang kempen untuk dapat undi. Cakap Cina, cakap Melayu, pakai baju tu, pakai baju ni. Kita heran. Dia ni nak jadi ahli sukan ke? Nak jadi penyanyi ke? Nak jadi artis ke? Nak jadi ahli politik ke? Nak jadi ahli akademik ke? Ni bukan dia ni. Tapi kita tahu, untuk nak please orang lain. Sebab itu kita minta wa'afini, Allah sejahterakan diri kita daripada gangguan ni. Wa'afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Ambil kita di bawah lindungan dia. Tawalla itulah wala, itu kita panggil wali. Wa tawallani yakni kun li waliyan, jadilah pelindunganku di kalangan orang-orang yang kau lindungi. Bila Allah lindung kita, mungkin manusia sakit demam, tabiat alam ni, tapi kita minta Allah lindung kita daripada perkara-perkara yang menyelewengkan kita, akidah kita. Lindungi kita daripada kesesatan. Lindungi kita daripada mara bahaya. Besar kalau kita orang Perlis, orang kata orang Perlis tak hafal kunut ni. Kalau dia solat witir, dia akan baca ni. Setiap hari dia akan baca. Wa barik li fima a'tait, dan berkatilah aku pada apa yang kau beri padaku. Allah bagi tak sama. Ada orang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang pendapatan dia berpuluh ribu, ada orang hanya beberapa ribu. Tapi kalau Allah memberkati yang 2,000, dia lebih baik yang daripada yang mendapat 20,000 ataupun 200,000. Fima a'tait, apa yang Allah bagi. Allah bagi kita sikit, tapi kita Allah berkat. Dia bagi anak kat kita, dia berkat anak kita. Dia bagi rumah kat kita, kita hidup, kita damai, kita tidur elok, kita datang masjid, kita ibadah, kita bahagia. Dia berkat harta kita. Tapi kalau dia bagi banyak, dia tak berkat, kita gelisah. Kita rasa sentiasa ketidakcukupan. Kita mencari sesuatu yang kita tak tahu apa yang kita cari. Kita ada rasa satu kelopongan dalam hidup ni. Kita tak tahu apa yang lopong itu. Wa barik li fima a'tait, supaya Allah berkati. Wa qini syarra ma qadait, dan pelihara aku daripada kejahatan apa yang telah engkau tentukan, qadakan. Allah ini asyarru laisa ilaik. Allah, keburukan tidak ada pada Allah. Tapi Allah tetapkan satu qada, kejadian. Alam ni ada sakit, ada fitnah, ada macam-macam. Bukan benda tu itself is not bad. Benda tu sendiri tak buruk. Tapi buruknya perbuatan manusia. Kematian tak buruk. Tapi buruknya apabila manusia membunuh. Mesti mati. Hujan, kemarau, kering, angin, ribut, percaturan alam. Benda tu sendiri tak ada buruknya, tapi yang buruknya akibat dia apabila kita berada di situ. Allah jadikan alam gitu kerana ramai manusia, ada manusia baik, ada manusia jahat. Manusia boleh buat pilihan sendiri. Tetapi kita minta waqini syarra ma qadait, pelihara aku daripada kejahatan apa yang telah engkau qadakan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, kerana engkaulah yang menetapkan, tidak ada yang dapat menetapkan atasmu. Innahu la yadhillu man walait, dan tidak akan hina orang yang telah engkau tabalkan, engkau pelihara.
Tuan-tuan, orang yang Allah pelihara dia, bolehlah siapa pun merancang untuk menjatuhkannya, tidak akan hina, akhirnya dia akan naik. Orang yang Allah tak tabalkan, bolehlah dia buat segala propaganda, media, lantiklah, semua penjaga imej kan apa, akhirnya Allah juga yang menentukan. Saya selalu ulangi, Imam Ahmad bin Hanbal, kalau lihat betapa sedih seorang imam yang besar disebat di kota Baghdad, dituduh sesat bukan oleh orang bawah, khalifah orang Islam, melalui qadi qudah, mufti besar Ahmad bin Abi Du'ad, menuduh Imam Ahmad sebagai sesat, menghalalkan darahnya. Khalifah sendiri yang turun sebat tangannya, bukan setakat sultan ataupun mana-mana raja dan mana-mana dunia ni, Khalifah Abbasiyah yang terkenal, Mu'tasim yang terkenal dengan sejarahnya, membebaskan Amuriyah, menyelamatkan orang Islam. Dia telah menyebat Imam Ahmad dengan tangannya sendiri, sedangkan dia khalifah yang dihormati, kena termakan dengan hasutan Ahmad bin Abi Du'ad. Tapi akhirnya orang sebut Ahmad bin Hanbal imamu ahli sunnati wal jamaah. Ahmad bin Hanbal imam ahli sunnah wal jamaah, mati di dalam keadaan tak kaya, lama dalam penjara, berpuluh tahun tak boleh mengajar, tak boleh membaca hadis, tak boleh membuat halaqah hadis, tak dibenarkan orang berjumpa dengannya. Tapi akhirnya yang berkembang ialah mazhab Ahmad bin Hanbal, bukan Ahmad bin Abi Du'ad yang menjadi qadi qudah atau mufti besar bagi kerajaan Abbasiyah. Al-baqa'u lil aslah, innahu la yazillu man walait. Tidak akan hina orang yang Allah akan angkat. Ibn Taymiyah di penjara. Ulama-ulama yang anti Ibn Taymiyah bawa kes kepada khalifah supaya dia dipenjarakan, dan dipenjarakan. Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan pada dalam Ad-Durrul Kaminah, bila meninggalnya Ibn Taymiyah dalam penjara, Damsyik tidak pernah melihat manusia sebanyak itu yang keluar cuba mengunjungi jenazah Ibn Taymiyah. 200,000 dikatakan keluar, patah pengangkat jenazahnya, berlumba-lumba orang nak pegang, bahkan sampai khurafat ada orang yang pergi tidur di kubur Ibn Taymiyah. Ibn Katsir sebut dalam Al-Bidayah wa Nihayah, sehingga air mandian Ibn Taymiyah tu diambil orang, padahal Ibn Taymiyah tu punya inti khurafat. Kopiahnya berebut manusia nak beli. Ulama-ulama yang anti padanya pergi ke kuburnya memohon kemaafan. Allah memuliakan siapa yang dikehendaki.